Oxidation reaction of alkene. Oxidation of alkene can be divided into two types. The first one is oxidation using ozonolysis, and the second one oxidation using potassium permanganate KMnO4. Ozonolysis can be done in two methods. The first one using ozone O3 followed by zinc and water. The second one is using ozone O3 followed by CH32S dimethyl sulfide. Cara penulisan reagent adalah untuk O3 followed by zinc H2O, first we draw arrow. So atas arrow kita tulis 1 Roman O3, kemudian 2 Roman zinc H2O. O3 followed by zinc H2O membawa maksud alkene ni dia react dulu dengan O3, dapat produk tu yang akan react dengan zinc H2O. Bila ada perkataan followed by, penulisan reagent tu mesti ada 1 Roman, 2 Roman. Kalau tak ada, salah. Untuk metod kedua, O3 followed by CH32S, cara penulisan reagent dia pun sama. Kena ada 1 Roman O3, 2 Roman dimethyl sulfide. Dalam dua metod ni, metod yang selalu ditanya dalam exam adalah method 1. Method 2 ni jarang-jarang ditanya. Next, oxidation using potassium permanganate. Potassium permanganate ni wajiblah hot acidified. So, cara penulisan reagent dia, atas arrow KMnO4, H+, bawah arrow heat. Heat ni maksudnya hot, H+ maksudnya acidified. Oxidation using ozonolysis. Let's say this is the alkene. Saya lukis alkene yang kosong sahaja. Apabila berlaku ozonolysis, double bond will break. Dia akan pecah. So, dia akan dapat dua portion. Double bond yang pecah tu dia maintain sebagai double bond. Dia tak jadi single bond. Tetapi lepas tu kita akan masukkan oksigen pada kedua-dua double bond kiri dan kanan. So, dia akan dapat dua produk daripada ozonolysis. Generally, kita akan tulis alkene undergo ozonolysis. Dia akan dapat dua produk, yang mana kedua-dua produk ni adalah carbonyl sebab dia adalah C double bond O. Example of oxidation using ozonolysis. Let's say this alkene undergo ozonolysis. So, double bond akan putus, dia akan dapat dua portion. Satu portion di sebelah kiri, dia akan dapat macam ni. Satu lagi portion di sebelah kanan, dia akan dapat macam ni. Salin balik je apa yang ada belah kiri, salin balik apa yang ada belah kanan. So, dia jadi macam ni. Kemudian, tambahkan oksigen pada kedua-dua double bond kiri dan kanan. So, inilah produk dia. Next, cycloalkene undergo ozonolysis. So, bila double bond ni putus, kita tak akan dapat produk dalam bentuk cyclic. Kita akan dapat produk dalam bentuk satu rantaian yang panjang. Biasanya saya akan ajar student untuk nomborkan karbon yang ada dalam cyclic structure bermula di double bond, berakhir di double bond. 1, 2, 3, 4, 5. Nak start daripada double bond kiri ke kanan? Tak kisah, sebab ini bukan numbering untuk nomenclature. Ini numbering hanya untuk rujukan kita sahaja. Karbon berada di luar ring, tak perlu dinomborkan. So, ring kita ada 5 karbon, kita draw lah 5 karbon straight chain. You all boleh bayangkan, ring ni macam rantai leher yang kita pakai. Lepas tu double bond ni adalah cangkuk dia. Kalau cangkuk tu putus, rantai tu akan jadi panjang macam ni. Macam itulah bayangannya. So, kita tengok pada karbon 1, dia ada CH3. So, karbon 1, kita tulislah CH3. Karbon 2, 3, 4 dan 5 tak ada apa-apa attach pada dia. So, kita kosongkan. Karbon 1 dan karbon 5 ni dia adalah double bond. So, double bond dia masih maintain lagi. So, pada double bond tu lah kita akan masukkan oksigen. Kemudian, kita cukupkanlah hidrogen pada karbon yang ada. You all boleh lukis structure ni expanded macam ni atau boleh lukis condensed structure. Pilih salah satu, jangan lukis dua-dua. Next, cycloalkene with 2 double bond undergo ozonolysis. So, kedua-dua double bond akan putus dan kita akan dapat dua portion. 1, 2. Untuk portion yang pertama, kita nomborkan karbon bermula di double bond, berakhir di double bond. So, kita ada dua karbon.
So kita draw lah 2 carbon. Carbon 1 tak ada apa-apa attach, carbon 2 pun tak ada apa-apa attach. Carbon 1 dan 2 ni maintain double bond dia. Kemudian kita masukkan oksigen kiri dan kanan, kemudian lengkapkan hidrogen. Untuk portion yang kedua pula, kita nomborkan carbon, bermula di double bond, berakhir di double bond juga. So kita ada 3 carbon, so kita draw lah 3 carbon. Carbon 1 dan 3 ni kan double bond, so double bond masih maintain. Carbon 1 tak ada apa-apa attach, carbon 2 attach pada CH3, so kita draw lah CH3. Carbon 3 tak ada apa-apa. Kita masukkan oksigen pada double bond kiri dan kanan, kemudian lengkapkanlah hidrogen secukupnya. So, bila kita ada 2 double bond dalam cyclic, kita akan dapat 2 produk macam ni. Next, oxidation using potassium permanganate. Let's say this is the alkene. So, bila undergo oxidation, double bond akan putus dan kita akan dapat 2 portion macam ni. Dan kita akan masukkan oksigen pada double bond. Cuma kalau menggunakan potassium permanganate, kita kena tengok carbon ni attach kepada apa. Kalau dia attach kepada 2 alkyl group macam ni, so kita tak akan ubah apa-apa. Tapi kalau macam ni, carbon ni dia attach kepada satu alkyl group dan satu lagi hidrogen, hidrogen ni akan berubah menjadi OH. So kita boleh tulis alkene undergo oxidation using potassium permanganate. Bila double bond ni putus, kita akan dapat 2 produk macam ni. Lepas tu kita masukkan oksigen pada double bond. Kemudian kita kena tengok carbon yang double bond ni dia attach kepada apa. So tengok carbon ni dia attach kepada 2 alkyl group. So jadi kita draw balik 2 alkyl group tu. Tengok carbon yang sebelah kanan pula, yang ni, dia attach kepada apa? Dia attach kepada 2 alkyl group. Kalau 2 alkyl group, salin balik sahaja. So, dia dapat carbonyl. Tapi kalau struktur alkene dia macam ni, bila dia undergo oxidation using potassium permanganate, bila double bond ni putus, carbon yang belah kiri ni dia jadi macam ni, kita tambah oksigen, lepas tu kita check carbon ni dia attach kepada apa. So, tengok dia attach kepada R dengan H. So, kalau satu R, satu H, yang R tu kita salin balik, tapi yang H ni dia akan bertukar menjadi OH. So, dia akan dapat struktur ni carboxylic acid. Kalau karbon-karbon double bond yang belah kanan pula, dia attach kepada 2 hidrogen. So, kalau attach kepada 2 hidrogen, dia akan terus dapat carbon dioxide and water. So, conclusionnya, oxidation using potassium permanganate ni dia cerewet sikit. Dia bukan sekadar double bond putus, kita tambah oksigen. Tapi kita kena tambah satu step lagi, kita kena tengok carbon yang double bond tu attach kepada apa. Kalau dia attach kepada 2 alkyl group, kita salin balik alkyl group tu. Tapi kalau dia attach kepada satu alkyl, satu hidrogen, hidrogen akan tukar jadi OH. Kalau attach kepada 2 hidrogen, terus dapat carbon dioxide and water. Example of oxidation using potassium permanganate. Let's say this alkene undergo oxidation using potassium permanganate. So, apabila double bond putus, kita akan dapat 2 portion. So, portion yang sebelah kiri ni, dia akan dapat macam ni. Dan kita tambah oksigen. Lepas tu kita tengok carbon ni dia attach kepada apa. So, ini alkyl group, ini pun alkyl group. Kalau dua-dua alkyl group macam ni, so dia tidak berubah. Portion yang belah kanan pula, okay, kita tulis tambah dulu. So, untuk portion belah kanan, kita salin dan kita tambah oksigen di sini. Tetapi, bila kita tengok carbon ni, satu ni alkyl group, tapi satu lagi tu adalah hidrogen. So, hidrogen tu kena ubah menjadi OH. Next, cycloalkene undergo oxidation using potassium permanganate. Double bond putus, kita nomborkan carbon yang ada dalam cyclic structure bermula di double bond, berakhir pun di double bond. Carbon di luar cyclic tak perlu nomborkan. So, kita ada 5 carbon, so kita draw 5 carbon macam ni. Yang double bond masih maintain lah kiri dan kanan pada carbon 1 dan carbon 5. Lepas tu kita check, carbon 1 dia ada attach pada CH3, so kita letaklah CH3. Carbon 2, 3, 4, 5 dia kosong, tak ada attach kepada apa-apa. So, seterusnya kita akan tambah oksigen pada kedua-dua double bond kiri dan kanan.
Tapi ingat, kalau KMNO4, kita kena tengok carbon yang double bond tu dia attach kepada apa. So, macam yang ni dia attach pada alkyl group, so tak payah ubah. Carbon yang ni pula, double bond yang ni, nampak tak dia tak ada apa-apa. So, bila tak ada apa-apa, maksudnya dia attach kepada hydrogen. So, yang attach kepada hydrogen, kita akan tukarkan dia menjadi OH. So, pada carbon nombor 5, iaitu carbon yang ni, dia adalah OH. Yang lain tu lengkapkanlah hydrogen. Last example, cycloalkene with two double bond undergo oxidation using potassium permanganate. Kedua-dua double bond akan putus, kita akan dapat dua portion macam ni. So, portion yang pertama ni kita nomborkan daripada double bond sampailah kepada double bond yang satu lagi. So, dia ada dua carbon macam ni. So, kita tengok carbon nombor 1 tak ada apa-apa, carbon nombor 2 pun tak ada apa-apa. So, jadi tak payah letak apa-apa lagi. Kita tambah oksigen kiri dan kanan pada kedua-dua double bond. Tapi memandangkan yang ni KMNO4, kita kena check. Okay, carbon yang pertama, dia tak ada apa-apa attach pada dia, maksudnya dia attach pada hydrogen. So, kalau hydrogen, kita akan ubah hydrogen menjadi OH macam ni. Carbon kedua, tak ada apa-apa nampak attach kat dia, maksudnya dia attach pada hydrogen. So, hydrogen ni akan berubah menjadi OH macam ni. Lepas tu lengkapkanlah hydrogen kalau ada lagi lah. Ni tak ada dah, cukup dah lengkap. Seterusnya untuk portion yang kedua ni, kita nomborkan bermula di double bond, berakhir di double bond. Means dia ada 3 carbon. So kita tulis tambah, lukis 3 carbon macam ni, hujung kiri dan kanan masih ada double bond. Carbon 1 tak ada attach apa-apa, carbon 2 attach kepada CH3. So kita tulislah CH3. Carbon 3 dia tak ada attach apa-apa. Kemudian kita tambah oksigen kiri dan kanan. Lepas tu kita kena check carbon-carbon double bond ni. Carbon 1 ni, dia tak ada apa-apa nampak attach. Maksudnya dia attach kepada hydrogen. So kalau hydrogen kena ubah menjadi OH. So tulis OH dekat sini. Carbon-carbon double bond yang satu lagi dekat carbon 3 ni pun tak nampak ada tulis apa-apa. Maksudnya dia attach kepada hydrogen. So hydrogen kita akan ubah menjadi OH macam ni. Lepas tu lengkapkanlah struktur ni dengan hydrogen secukupnya. Untuk student saya, mohon lengkapkan mind map bahagian oxidative cleavage. Oxidative cleavage ni oxidation reaction lah. Lengkapkan seperti mana yang you all nampak ni. Thank you for watching.